Okey. Okey, salam sejahtera. Hari ni saya nak bagi tahu siapa kata DTC ni tak ada kereta murah-murah ataupun tak ada van. Walaupun video saya tu saya banyak post kereta-kereta yang kayangan, kereta tak mampu milik. Walaupun saya menjual kereta yang tak mampu milik, belum tentu saya sendiri pun tak mampu. Saya pandai membongak je kat sini. Jadi sebenarnya DTC ni ada 3 cawangan. Satu yang berhampiran dengan HQ selalu saya buat, dan satu lagi berada di Kuantan. So total ada 3 showroom. Jadi showroom kedua tu yang kami nak highlight, saya nak bagi tahu kita ada juga Alphard, Vellfire, Harrier, kereta-kereta yang kemampuannya di pertengahan. Bukanlah mampu milik, tapi di pertengahan. Mampu milik ni banyak lagi brand-brand lain yang bawah 100,000. Tapi kami pun nak highlight yang ada beberapa customer yang takut nak call saya ataupun segan nak call saya. Tak naklah call Abu ni, dia jual kereta semua kereta maut, kereta mahal. Tapi tak, sebenarnya hari ni saya ada dia jual Vellfire atau Alphard, cuma saya tak expose kat dalam media sebab ada beberapa faktor yang saya tak boleh nak expose lah. Ada customer nak rushing, ada customer nak ambil kereta cepat, saya nak buat video pun tak dan. Yang ni pun dah jual. Model yang saya bawa hari ni adalah Alphard. Saya pilih Alphard bukan sebab apa, sebab personally memang saya suka Alphard. Saya dengan Vellfire ni saya tak tahulah, setiap orang ada cita rasa, tapi saya pilih Alphard lah. Yang saya bawa pun model yang second top. Yang paling top adalah RL, Royal Launch. Yang second top adalah EL ataupun ELS. EL ni stand for Executive Lounge. Nama dia pun Lounge, jadi memang disimbolikkan sebagai kereta mewah ataupun tumpuannya lebih kepada interior, bukan exterior. Exterior ni kalau kita tengok sama je semua. Lagi-lagi Alphard dengan Vellfire ni tak ada beza pun. Bezanya hanya sebuah lampu dan lampu belakang. Dalam semua sama, enjin semua sama. Saya tak tahu apa masalah Jepun ni, dia keluarkan Vellfire juga. Jadi saya pilih Alphard sebab dia otai. Dia orang lama dah. Jadi saya bawa hari ni pun sebuah Alphard Executive Launch. Basic info dia V6 3.5. Dan basic info lagi, kalau secara luaran dia, bezanya hanyalah rim dia kecil. Beza dengan yang model SC. SC ni biasa yang paling laku lah, yang ada pilot seat. Dan kenapa orang cakap, kenapa dia rim 17 inci, kenapa SC 18 inci, kenapa dia yang ni macam lebih nampak low spec? Sebenarnya bukan. Dia buat 17 inci ni supaya pemandu dan penumpang akan rasa lebih selesa dan lebih tak bumpy lah. Kalau yang 18 tu dia lebih stiff dan dia lebih keras. Jadi luaran sama. Kalau kau nak check dia punya model ni 3.5 ke 2.5. Biasa orang tengok emblem je nak cepat. Ataupun dengan lebih mudah dia akan tengok pada rim lah. Rim ni 17 inci. 17 inci ni bukan bermakna dia low spec. Dia high spec tapi dia nak dapatkan comfortable tu. Sebab nama pun lounge, dia bukan nama sport. Kalau nama sport ni semua benda kau nak keras. Batang pun keras, macam batang memang keras. Dia maknanya dia nak tertumpukan pada keselesaan pemandu. Jadi jangan takut untuk call saya nak tanya pasal van. Saya panggil kereta ni, saya panggil van. Sebab dia van kategori bukan mampu milik, tapi dia pertengahan. Nak kata T20 pun tak boleh, nak kata B40 pun tak boleh. Dia tak tahu nak hurai kot mana. Tapi sebuah kenderaan yang tertumpunya pada keluarga ataupun multi-purpose vehicle yang dengan muatan 7 orang, dan dalam untuk executive launch ni lebih mewah dan banyak button-button, butang-butang pelik. Dekat belakang tu ada special seat, ada button untuk aircon, ada untuk letak kaki, ada tempat untuk kita tengok movie, ada sound system yang lebih sedap didengar dan boleh kawan saya dia pakai karaoke dekat dalam. Jadi bayangkan betapa bestnya Alphard ni. Okey, ini bahagian belakang Alphard ni ya. Jadi saya pun dekat website saya tak ada post sangat pasal van ni. Adalah sebiji 2 saya post, tapi kalau nak tengok gambar boleh tengok dekat website saya .cc. Dalam tu saya ada 2-3 gambar yang saya post lah. Okey, ini daripada belakang emblem dia akan tulis Executive Launch. Dia ada 2 type, EL ataupun ELS. ELS ni dia extra dia, saya sebut satu je, ada banyak lagi extra. Dia ada satu special reading light. Dengan depan dia tu ada 3 LED lah. So ni belakang yang model tak ada body kit. Biasanya dia Jepun ni akan install dengan TRD ataupun Modelista. Ada yang pasang di Malaysia dan ada yang pasang di Jepun lah. Maksudnya pasang di Jepun tu, kita beli kereta tu, kita auction kereta tu memang dah siap dengan Modelista. Tapi tak ada beza, kau nak pasang dekat Malaysia pun boleh,
Kualiti pun dah makin okey, tak macam tahun dulu-dulu lah. Kualiti dia bengkok, tapi sekarang ni dah makin okey. So dalam saya tak ada apa nak cerita sangat, sebab saya rasa umumnya semua dah tahu kereta Alphard ni, sebab dah banyak sangat contoh video dekat dalam YouTube tu. Hari pun dah nak hujan, cuma yang kadang-kadang customer tak perasan tu dia punya kapet lah. Untuk EL ni yang tak ada dekat model tak ada dekat model SC. Kapet dia ada extra tebal sikit. So ada orang yang gila tu, dia nak jaga dia punya kapet, so dia buka kasut. So kaki dia dapat pijak kapet ni, konon-konon dia dapat feel macam dekat rumah lah, sebab nama pun lounge. So dia anggap yang ni dia punya second home yang moving lah, moving second home. Dan dalam ni kalau kau bawa banyak duit founder tu, duit cash kau ambil, kau boleh letak bawah ni. Dia ada satu storage khas yang orang pun tak boleh tahu, tapi polis tahulah kalau duit kau duit haram. So dalam dia ada dua type, dia beza dia. Okey, saya tunjuk bahagian seat pula lah. Okey, simple. Dia biasa standard. EL, SC memang akan ada power door. Kecuali yang tak ada power door ni memang betul-betul pekak lah. Dekat sana tu memang taxi. Okey, ini seat dalam. Dia ada dua type, sama ada hitam ataupun beige, ataupun kita panggil color cream. Beza dengan SC, dia punya seat tengah ni tak ada laluan kambing. So dia rapat dan seat dia lebih wide, lebih besar. Dan dekat sini ada control untuk adjustkan recliner ataupun footrest dan temperature untuk aircon. Dan seat heater, dan dia ada satu button, tak tahulah bila masa orang baca buku dalam kereta, dia ada panggil kat sini reading light. So dan dia okay, saya duduk lah. Dia ada beberapa, contohnya ni, ini adalah meja. Kita nak letak iPad, nak tulis cek. Waktu pun dah hujan, saya agak rushing so boleh tulis kat ni, dia ada support dengan lampu lah. So kalau kau kaki Starbucks, kau kaki beli kopi, kat sini pun ada banyak cup holder. So kita sambung sekejap lagi, hujan, nampak tak? Kau sekolah tak? Kita sambung sekejap lagi, Sekejap, dah balik. Sekejap lagi sambung. Okey, kita macam mana pun hujan pun kita buat video. Tadi separuh jalan tiba-tiba hujan, nasib baik kamera semua tak kena apa lah. Okey, sekarang kita sambung balik. Kita dah minum lah tadi, kita dah rehat apa semua. Okey, sekarang ni saya akan cerita bahagian depan. Ini adalah executive lounge. Macam mana pun executive lounge tak ada dalam 2.5. Okey, jadi executive lounge ni dalam Alphard ni kesemuanya sama. Dia dengan SC. Okey, sebelum tu dia ada beberapa variant Alphard ni. Yang paling low adalah X, second V, lepas tu S, SA, SC, SAC, GL. Executive Lounge dipanggil EL ataupun ELS. Yang paling top, paling jarang-jarang ada di Malaysia adalah RL, Royal Lounge. Royal Lounge tu saya pun tak pernah jual. Okay, jadi yang ni ELS. Okay, ELS sama kesamaan dalam dia dengan SC. Dia akan ada extra mid console. Dekat center tengah-tengah ni ada satu konsol yang ada wireless charging dengan boleh letak compartment lah. Kalau dalam 3.5 untuk SC, dia tak panggil SC, dia panggil 3.5 SAC. Dia dalam dia spek SC. So seat pilot tengah dia tu, tengah-tengah dia tu ada ruangan lah. Untuk yang ni EL dia tak ada, dia akan rapat. 99% dalaman dia sama seperti SC, cuma dia akan dia akan buat cosmetic trim. Contohnya macam wooden panel. Yang lain kesemuanya adalah sama. Ada seat heater, ada auto cruise, ada memory seat, ada JBL sound system, ada surround camera, ada rear entertainment, ada sunroof dan moonroof, ada power door, ada power boot.
ada sunroof, ada sunglass holder dekat sini ataupun boleh letak sunglass dekat situ. Dan center mirror dia ada dua type, ada dual view. Satu LCD display, satu lagi memang cermin untuk kita tengok belakang. LCD display tu dia coloured, so dia lebih wide, so kita nampak belakang tu lebih wide. Contohnya dia gini je, bila macam ni dia akan jadi LCD. Bila kita buka gini, dia akan jadi cermin bahasa. Bergantung kepada keselesaan kita. Ini adalah bahagian depan yang kebanyakannya mostly di Malaysia untuk EL khususnya ataupun SC, kebanyakannya driver yang duduk. Sebab ELS ni kebiasaannya orang-orang yang busy, businessman akan duduk di belakang. Sebab tumpuannya lebih kepada fokus di belakang, keselesaan di belakang dan bukanlah keselesaan di depan. Sebab depan kita boleh dapat untuk 2.5, kita boleh ambil 3.5 SAC, bukan EL. Cuma saya sengaja bawa ELS sebab dia merangkumi semua. Okay, saya ada S, saya ada model-model yang lain juga. Okay, steering standard multifunction steering, ada channel, ada volume dan ada memory seat. Boleh seat untuk 3 setting dan tepi ni ada beberapa button yang kita boleh naikkan footrest kita untuk passenger lebih selesa. Dan juga ada auto parking yang saya pun tak pernah nak guna auto parking ni. Saya masih tak berani lah in case of apa-apa jadi. Dan sini pun ada button untuk kamera. Kita boleh pilih kita nak jenis macam mana. So dia akan pusing kereta ni keliling dan dia akan tengok, dia akan membantu kita bagaimana untuk kita parking. Ada auto cruise, gear standard di sini, ada auto hold. Sekarang bukan leg brake dah, sekarang hand brake. Dia lebih simple dan button brake. Ada wireless charging dalam ni, boleh charge iPhone, boleh charge Android. Dan ada beberapa plug di belakang tu. Dan dekat sini pun ada control elektronik untuk recliner adjustment lah. Ok, tak ada apa nak cerita. Dan ada banyak kompartmen untuk cup holder kan? Sini ada 2, sini ada 1, sana ada 1. So boleh banyak memang dia untuk kita apa kata minum lah. Dalam ni pun saya tak cerita apa-apa. Mungkin banyak dah info-info dekat media sosial yang lain dah diberitahu. Ok, Executive Lounge dan SC ataupun SAC, kelebihan dia adalah kod untuk kerusi, tempat duduk. Dia panggil captain seat, dia panggil pilot seat, dia panggil executive seat, macam-macam seat. Dan dia ada 4 kerusi elektronik, tak termasuk belakang. Okay, itu beza dia. Kalau S, V, X, SA, whatever yang below daripada SC tu tak ada electric seat sama ada depan ataupun belakang. Kelebihan dia memang dia tertumpu pada kedudukan kita dalam kereta. Contohnya macam saya punya setting ni, saya duduk sedap lah. Cermin dia wide, cermin dia besar. Okey lah. So boleh adjust tinggi naik. Dan kalau saya sebagai seorang driver, saya memang pilih kepada bos saya, belilah kereta ni supaya saya pun selesa dan dia di belakang pun lebih sangat-sangat selesa. Sekarang kita tengok bahagian luar. Okey, sekarang kita tengok luar. Kita tengok apa kelebihan kunci ni. Kunci ni kononnya boleh buka melalui remote. Ya, betul. Saya try untuk buka pintu belakang. Saya akan tekan. Tak boleh. Tahu sebab apa tak boleh? Bila engine running, memang tak boleh buka guna kunci. Dia assume kita ada dalam kereta, so kita kena buka melalui button yang disediakan dekat atas. Sekarang saya off engine. Dan seat tu pun akan bergerak mengikut ke belakang sikit supaya kita nak naik esok senang. Okay, sekarang saya akan buka pintu passenger melalui remote. Remote dia macam ni. Tapi saya balut lah, belakang ni ada nombor, saya tak boleh tunjuk. Sekarang saya buka pakai remote. Okay, inilah satu bos yang duduk di sebuah kerusi. Kerusi ni memang kerusi boleh laras dan dia multi laras. Multi laras, serbaguna lah ataupun serba boleh lah. Full elektrik. Kat sini ada untuk nak try kaki ke? Boleh. Kalau kaki yang macam ni. Allah. Allah. Kat je ada jentolak.
Okay, pintu dia dah terbuka. Ni Encik Lokman. Sebagai contoh, dia memang bos tapi dia duduk di kursi bos. Okay, lupa saya nak cakap, pintu ni kalau sekiranya ada budak-budak main, dia ada satu security lah. So dia akan stop. Bila dia stop, kita buka balik. So kalau budak-budak main, selamat. So tak bahaya. Biasa budak-budak tengok pintu automatik ni, dia suka main. Kita tak boleh salahkan dia kan, dia memang suka. Okay, kursi ni special. Dia ada banyak button, dia ada banyak fungsi dan dia ada banyak pelaras. Salah satunya ada dekat tangan kiri, tangan kanan. Dekat tangan kanan ni boleh control leg rest ni, foot rest ni. Boleh control memory seat. Contohnya saya nak naikkan kaki dia, ni. Automatik So boleh tidur dan boleh baringkan dia. Boleh panjangkan lagi. Okay. Dan dia pun boleh baring sebenarnya. Dia boleh baring ke belakang lagi lah. So kena tutup balik, nanti dia tidur pula lagi. Okay. Dan ini untuk laras ke depan dan ke belakang. Dan sebelah tangan kiri Cik Lokman kita ni, dia ada satu meja. Nanti buat gym sikit. So boleh letak handphone, boleh letak iPad, boleh letak buku, boleh tulis cek. Sebab dia ada satu button dekat sebelah sini. Button lampu dia panggil reading light. Reading light ni memang akan tertumpu pada meja. So dia acah-acah sebenarnya seat ni. So memang untuk bos-bos. So boleh simpan balik, tutup, dan dia boleh minum Starbucks dekat sini. Dan bukan Starbucks lah, tapi apa-apa air lah. Sensitif sangat belakang. Dan sini untuk orang tua-tua yang dah tak larat pakai tongkat, dia bagi satu arm support untuk kita step up daripada kereta ni ke dalam lah. Dan dalam standard ada speaker atas, ada entertainment, ada sunroof, ada banyak jenis lampu dan ada ambient light yang boleh berpelbagai color ikut tema. Kalau kau nak pergi meeting, color merah. Kalau kau nak pergi dating, color pink. Kalau nak pergi bersukaria, color hijau. Boleh pilih. So kereta ni dia ada banyak tema kan? Kalau kita nak buat jerat ke apa ke, tadi kita naik merah, balik kuning, maknanya ada orang pakai lah. Okay, itu dia punya dalaman. Dan kapet dia berwarna ungu. Dia tebal sikit daripada model SC. Dan model SC 2.5 tu dia tak ada butang-butang ni. Ada seat heater. Seat heater ni berfungsi kalau tengah hari kita parking panas, so boleh sejukkan seat dulu lah. Dia hanya pilot seat standard dan seat dia tak wide. Okay, Cik Lokman, jumpa lagi. Okay, itu je sedikit pasal Alphard yang saya dapat cerita. Saya rasa Alphard ni dia dah sangat-sangat general dan tak ada yang sangat complicated. Jadi saya nak ingatkan lagi sekali di awal video tadi, jangan segan untuk WhatsApp saya. Soal harga ni subjektif. Ada kata tempat saya mahal, ada kata tempat saya murah. Saya pun tak tahu yang mana satu. Tapi cuba datang, boleh WhatsApp. Jangan segan untuk WhatsApp. Saya tak semesti saya jual Porsche je, tak semesti saya jual Ferrari je. Tak, saya jual semua. Saya ni jenis sedar diri, saya jual semua. Maknanya kereta yang paling bawah pun ada, paling tinggi pun ada. Cuma kereta yang Alphard Vellfire ni saya tak sempat nak post. Sebab biasa budaya orang beli kereta Alphard ni dengan Vellfire ni, saya buat selalu express, dia nak cepat. So tak dan saya nak shoot. Yang ni pun besok nak deliver. Saya dapat keizinan daripada customer untuk saya buat video. Jadi boleh call saya, jangan risau. Boleh datang jumpa saya di DTC Motor. Cari saya, WhatsApp je, nombor saya ada dekat website. Boleh WhatsApp, tanya dulu pun tak apa. Tanya free je bang, jangan risau, free je kak. WhatsApp bang, ni kereta ni ada. Saya ada semua range, daripada yang paling bawah X sampai yang paling tinggi ELS. RL saya tak ada. RL kalau nak boleh buat special order. Pasal itu memang kita punya, kita takkan stock in lah for sale. Kita akan ambil order, buat indent, order sampai. Itu je. Jadi jangan risau. Boleh tengok kat website saya. Saya mungkin update video ni nanti dalam website. Gambar-gambar yang cantik. Nanti boleh tengok lah. Saya ada je. Saya yang paling murah pun ada. Toyota N-Box pun saya ada. Toyota N-Box. Honda N-Box pun saya ada. Toyota Noh saya ada. Voxy saya ada, Grand Ace saya ada, Mercedes murah-murah pun saya ada. Datang je. Cuma jangan terpengaruh dengan iklan saya kereta-kereta yang mahal. Itu hanyalah sebab saya passion dekat kereta tu.
Dan saya buat je suka-suka lah. So call je, boleh WhatsApp, tak ada hal. Saya ni nampak je garang, tapi saya penyayang orang ni. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa chai. Okay, saya ada banyak stok datang. Kalau datang nak tengok-tengok dulu pun tak ada hal. Apalah, showroom memang dibuka untuk orang datang. Bukan showroom tu dibuka untuk tak bagi orang datang. Bukan. Boleh, mana tahu kalau anda beli dengan saya boleh buat video sebagai kenangan kita dari tua. Kan? Adalah sikit kenangan, walaupun suka ke benci ke, sekurang-kurangnya kita pernah berurusan. Jadi, chai.